اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل. Kita baca dulu sikit buku Syarah Bulughul Maram. Muka surat 71. Muka surat 71. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a'u bainal azani wal iqamah. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dan Sunan Al-Kubra dan juga Ibnu Khuzaimah. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Subhanallah, rahmat Allah. Ramai orang nak doa dia dimakbulkan. Tak ada orang yang berdoa melainkan nak dimakbulkan. Tapi kesilapan sebahagian orang apa dia? Dia nak doa dimakbulkan tapi dia tak pilih waktu yang dimakbulkan. Dia doa je ikut suka dia. Dia doa je ikut suka dia. Sedangkan banyak hadis-hadis yang Nabi bagi tahu ada waktu yang dimakbulkan. Jadi kalau kamu nak doa dimakbulkan, pilihlah waktu. Jangan sebarangan. Okey, dalam hadis ni waktu terbaik dan dijamin dimakbulkan doa ialah selepas azan dan sebelum iqamah. Fiqhul hadis. Hadis ini menunjukkan kelebihan berdoa antara azan dan iqamah. Sesungguhnya doa yang dipohon antara azan dan iqamah adalah mustajab. Mustajab mana dimakbulkan. Dan pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan suatu kelebihan dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Ini satu anugerah. Kita biasa fikir anugerah ni duit, harta, pangkat. Tak. Anugerah yang lebih besar daripada duit ialah doa dimakbulkan. Kita minta apa, Allah makbulkan. Jadi Allah jadikan antara waktu dimakbulkan ialah antara azan dan iqamah. Jadi walaupun lafaz hadis ini adalah umum yang merangkumi semua jenis doa. Jadi hadis ni Nabi tak sebut doa apa. Dia umum. Mana boleh baca doa apa saja kecuali doa yang tak baiklah. Tetapi terdapat hadis sahih lain yang menjelaskan bahawa tidak semua doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah doa apa yang tidak dimakbulkan. Doa yang mengandungi dosa ataupun doa yang membawa kepada memutuskan hubungan silaturahim. Dan seumpamanya yang bukan saja tidak akan dimakbulkan Allah, tetapi akan menyebabkan pelakunya berada dalam keadaan berdosa. Kadang-kadang dia bergaduh dengan orang, dia kata dia ambil lepas azan dia doa, ya Allah bagilah kawan aku tu aksiden. Jadi dia bukan setakat tak dimakbulkan tapi dia akan dapat dosa. Okey, apa doa yang terbaik? Waktu dimakbulkan antara azan dan iqamah. Tapi doa terbaik apa dia? Minta harta, minta sihat, minta panjang umur, minta naik pangkat. Tengok Nabi kita ajar dalam sebuah riwayat bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud tidak akan ditolak antara doa antara azan dan iqamah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kami perlu pinta? Yang itu pun sahabat tanya Nabi. Sebab apa? Sahabat tahu. Bila Nabi cakap, mesti wahyu. Bila Nabi cakap, mesti wahyu. Maka sebab tu para sahabat dahulukan apa yang Nabi cakap ataupun apa yang Nabi buat. Sebab ia adalah wahyu. Jadi sahabat tanya, doa apa yang terbaik ketika waktu dimakbulkan? Baginda menjawab, mintalah kepada Allah keampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, doa ringkas tapi padat dan sangat penting. Apa dia? Keampunan. Kenapa keampunan? Sebab syarat nak masuk syurga mesti diampunkan oleh Allah. Syarat nak masuk syurga mesti dapat rahmat Allah. Dan
antara penghalang manusia dapat rahmat Allah ialah dosa. Dan juga semua musibah yang berlaku pada manusia di dunia adalah berpunca daripada dosa. Jadi ramai yang minta sihat tubuh badan, ramai yang minta harta banyak, ramai yang minta panjang umur, tapi mereka berada dalam dosa. Jadi akhirnya umur panjang tapi tak membawa keberkatan. Dosanya semakin bertambah dan dia semakin jauh kepada Allah. Jadi benda yang paling penting dan paling asas, doa yang patut kita minta ialah keampunan Allah. Yang kedua, selamat dunia akhirat. Apa doa dia? Baca je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menurut sebahagian ulama, keberkatan, kenapa waktu azan ni berkat dan dimakbulkan? Kenapa? Ini pandangan ulama, bukan daripada Nabi. Sebahagian ulama mengatakan keberkatan waktu antara azan dan iqamah sehingga doa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala barangkali adalah kerana mereka yang berada dalam tempoh ini seolah-olah berada dalam solat, dan berdoa dalam solat tidak akan ditolak. Jadi ulama buat bagi pandangan lah kenapa doa selepas azan dimakbulkan. Sebab ada hadis mengatakan manusia sentiasa berada dalam solat selagi mana solat menghalangnya daripada bergerak ataupun beredar. Hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, seseorang itu sentiasa berada dalam solat selagi solatnya menahannya dan tidak ada yang menghalangnya daripada pulang kepada keluarganya kecuali solat. Contohlah, dia duduk selepas solat maghrib, dia tunggu kat surau. Kenapa dia tunggu? Sebab nak solat Isya. Jadi apa yang menghalang dia daripada balik rumah? Solat. Maka sepanjang dia berada di surau antara maghrib dengan Isya, dia berada dalam solat. Walaupun dia tak solat. Okey. Maka begitu juga selepas azan, dia tak solat lagi. Tapi sudah dikira dalam solat. Kenapa? Sebab dia menunggu untuk solat. Maka dia sebenarnya berada dalam solat. Dan bila berada dalam solat, dia berdoa pula. Maka doa tu dimakbulkan. Sebab seolah dia berdoa di dalam solat. Boleh faham? Namun doa yang dianjurkan ini tidak terhad kepada mereka yang berada dalam masjid. Orang duduk luar masjid boleh tak berdoa ni? Waktu azan dan iqamah. Boleh. Tapi orang tu mesti solat lah. Kalau dia tak solat, hanya doa je lepas azan. Tapi tak solat, Allah tak akan makbulkan. Kalau perempuan duduk kat rumah kan, rumah dia sebelah masjid. Setiap kali dengar azan 5 kali sehari, lepas azan je dia berdoa. Termasuk tak doanya dimakbulkan? Ya, termasuk. Tapi syarat dia kena solat lepas tu kan. Jangan lepas doa tu, dia pun goremi. Lepas tu lipat baju. Lepas tu siram pokok. Lepas 2 jam baru solat. Di sini dia tak sebutlah. Kalau azan selepas dia dengar azan di radio ataupun TV kan, kemudian dia berdoa, termasuk tak? Tak termasuk. Sebab azan di radio ataupun TV bukan azan, itu adalah rakaman. Yang Nabi sebut antara azan yang live. Jadi siapa yang paling untung ni? Siapa yang paling untung yang dapat kelebihan doa dimakbulkan selepas azan dan sebelum iqamah? Siapa yang paling untung? Siapa yang akan biasa dapat kelebihan ni? Bilal. Tak apalah, Bilal tu memanglah. Tapi kadang-kadang Bilal pun tak berdoa. Siapa yang paling untung ialah orang yang selalu pergi ke masjid lah. Orang selalu pergi ke masjid dan dia pergi awal. Kadang-kadang dia pergi masjid lewat kan, orang dah komat. Tak sempatlah doa tu. Jadi kalau dia nak doa dimakbulkan, dia akan dapat pula kelebihan lain. Apa dah? Pergi awal ke masjid kan. Tunggu azan, lepas azan dia berdoa, apa tu dapat pula solat sunat. Jadi kadang-kadang maaf saya nak sebutlah sikit kan. Kalau biasa kita pergi masjid ke surau, kita tengok satu pemandangan yang menggambarkan manusia ni tak berlomba untuk dapat kebaikan, doa dimakbulkan. Kalau kita perasan di masjid ataupun di surau lepas azan,
biasa apa jemaah yang buat? Ada yang solat, ada yang tak solat dan tak buat apa-apa, dan ada yang solat, lepas solat dia bersembang lagi. Dia ambil Quran, dia baca. Subhanallah. Bukan salah baca Quran, tapi salah tempat, salah waktu. Waktu tu terbaik ialah doa panjang-panjang buat apa? Sampai orang komat. Sebab waktu doa dimakbulkan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat kita suka nak berdoa, khususnya bila anak-anak periksa kan. Bila anak-anak periksa, dia cari siapa? Dia cari imam, dia cari ustaz, dia cari surau, dia cari masjid kan. Tapi ada satu benda penting dia tak cari. Yang lebih penting daripada ustaz. Lebih penting daripada ustaz. Lebih penting daripada masjid. Satu benda dia tak cari, apa dah? Waktu mustajab. Kadang-kadang dia kumpul semua guru-guru, pelajar-pelajar kan. Bila dia azan? Lepas solat. Nabi kata, waktu mustajab ialah bukan lepas solat. Lepas azan. Jadi kalau Nabi dah jamin waktu mustajab lepas azan, sebenar bila anak dia nak periksa, dia tak perlu panggil ustaz, dia tak perlu panggil imam, dia tak perlu pergi ke masjid. Dan tak perlu tunggu waktu maghrib. 5 kali sehari dia boleh berdoa sendiri dan lagi jimat kos. Tak perlu panggil orang ramai, tak perlu buat makan kan. 5 kali sehari. Di rumah dia boleh berdoa, ya Allah bagilah anakku menjadi qurratu ayun. Bagilah anakku lulus ujian dunia dan akhirat. 5 kali sehari dijamin makbul. Tapi tak ramai ibu bapa yang berebut. Dia tunggu juga dekat-dekat anak dia nak periksa. Dan dia tunggu juga berkumpul ramai-ramai untuk berdoa. Tengok-tengok tak berdoa di waktu yang mustajab. Okey, pengajaran hadis. Disunatkan. Pertama, disunatkan berdoa antara azan dan iqamah. Yang kedua, seseorang yang berdoa antara azan dan iqamah akan dimakbulkan kerana ia merupakan antara waktu yang mustajab berdoa. Dan juga saya nak sebut waktu mustajab yang lain ialah banyak kan disebut dalam hadis. Antaranya waktu hujan. Ramai yang tak berdoa ketika waktu hujan. Sedangkan Nabi kata waktu mustajab. Yang kedua, waktu musafir. Bila musafir je, kita berdoa. Kepada siapa? Kepada kita, kepada anak-anak, kepada sahabat handai, kepada orang yang tengah sakit. Yang orang kita, masyarakat kita kadang-kadang terbalik. Bila dia musafir, dia je musafir. Tapi dia minta doa daripada siapa? Biasa dia minta daripada siapa? Bila orang musafir, biasa adat kita dia minta orang yang tak musafir. Tolong doa pada saya, biar musafir saya selamat. Pada antara dua doa siapa yang mustajab? Sepatut siapa minta pada siapa? Yang tak musafir ni minta pada musafir. Kamu ni musafir kan? Doa kamu mustajab. Tolong doa pada kami. Apa lagi doa waktu mustajab? Iaitu ketika ayam berkokok. Ketika ayam berkokok. Jadi nak waktu tu kena beli ayam dulu. Beli ayam dulu. Ketika sakit. Ketika berpuasa. Ketika 1/3 malam. Itu semua waktu-waktu mustajab. Jadi kalau kita cerdik nak doa di mustajab, pilihlah waktu mustajab. Janganlah hentam je kan. Nak berdoa, doa je. Yang keempat, yang ketiga, pengajaran ketiga, digalakkan bersegera ke masjid bagi mendapatkan waktu yang mustajab berdoa dan bersungguh-sungguh dalam memanfaatkannya. Kalau betul kita yakin doa dimustajabkan ialah antara azan, kita kena segera ke masjid. Supaya apa? Lepas azan tu terus kita boleh berdoa. Lepas tu boleh solat sunat qabliyah. Yang keempat, keluasan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Rahmat Allah begitu luas. Hanya selepas azan je pun doa dimakbulkan. Yang kelima, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang masa. Nak boleh berdoa sepanjang masa di mana-mana boleh. Tapi pilihlah waktu yang paling mustajab. Terutama waktu mustajab. Okey, habis kita tengok sikit soalan.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.